Lagi tengok sama nak kalau ada lagi nah. Ya makcik-makcik mai pandai-pandai ejah lah nah. Meja apa yang kayu tu pun banyak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tanda tangan anak-anak, ibu-ibu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina wajah nabiyyika wa rasulika wa habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manamina. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami ya Allah akan wajah Nabi Engkau ya Allah, Rasul Engkau ya Allah, kekasih Engkau ya Allah, penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi kami ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'ami wa fi kulli 'amin bi ahsanil hal. Ya Allah, rezekikan kami ya Allah untuk menziarahi Baitullah yang agung ya Allah. Ya Allah, rezekikan kami ya Allah untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ya Allah. Pada tahun ini ya Allah, pada setiap tahun ya Allah, dengan sebaik-baik keadaan ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Sama-sama anak-anak. Al-Habibil Alil Qadri Al-Azimil Jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad An-Nuril Muzhibi Lin-Nisyani Binurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardh binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir, rabbana tammim bil khair. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا الله. أما بعد. Alhamdulillah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik. Kita mulakan majlis kita malam ni dengan umul kitab. Kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada malam ni Ustazah bersama dengan anak-anak tahfiz dan juga ibu-ibu ibu-ibu yang di sekitar berdekatan dengan Mahat Tahfiz Ustazah, alhamdulillah. Baik, malam ni insya-Allah kita akan sama-sama talaqi dulu surah Al-Mulk 5 ayat yang pertama. Kemudian insya-Allah kita bertadabbur sikit. Kemudian kita hafaz sikit 5 ayat yang pertama. Yang mana dah hafaz boleh ikut sama-sama insya-Allah. Jadi para jemaah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang ada bersama Ustazah di dalam live page Ustazah ni. Jadi waalaikumsalam. Ustazah ucapkan kepada semua para jemaah dan para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita bersama dengan anak-anak tahfiz Sayyidatina Aisyah Lil Banat, Sungai Bau, Sungai Jawi, Pulau Pinang. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah malam ni kita akan bertadabbur, bertadabbur hafaz surah Al-Mulk 5 ayat pertama insya-Allah, dan kita akhirkan malam ni kita dengan Al-Quran method follow the line. Malam ni kita akan tulis bersama dengan ibu-ibu, anak-anak memang duk tulis dah pun. Kita tulis semula ayat Al-Quran follow the line ni insya-Allah. Baik, jadi yang mana yang belum ada buku ni, yang live bersama Ustazah belum ada buku ni, insya-Allah kalau insya-Allah kena, Ustazah akan turun ke Kulim. Kalau siapa yang daripada Kulim boleh order lah, Ustazah akan bawa turun ke Kulim insya-Allah. 3 hari bulan 10 Ustazah ada kuliah di KTC 4 insya-Allah. Nanti Ustazah bagi waktu dan tarikh di KTC 4. Bolehlah jumpa dengan Ustazah di KTC 4 High Tech Kulim insya-Allah. Minggu ketiga bulan 10 Ustazah ada di KTC 3 insya-Allah, boleh jumpa Ustazah di sana. Insya-Allah minggu keempat 30 hari bulan 10 Ustazah akan berada di Sungai Seluang. InsyaAllah nanti Ustazah bagi tarikh, waktu mana para jemaah di sekitar kawasan Kulim bolehlah datang bertemu, masuk bersama dengan Ustazah. Lama dah, dengan banyak bulan dah kita tak bertemu. InsyaAllah Ustazah akan bawa buku ni Al-Quran follow the line. Dia ada 3 buah semua insyaAllah. Jadi kalau siapa nak bolehlah order kat Ustazah. Ada lagi stok kat Ustazah. Jadi kalau tak cukup pun Ustazah sempat lagi order kepada Ustazah Datuk Nur Hafizah Musa. Baik, malam ni kita akan mulakan dulu dengan umul kitab. Kemudian kita teruskan dengan Asmaul Husna. Siapa nak? Makcik tak ambil lagi kan? Satu set pun tak ambil lagi. Yang ni ambil hijau dengan kuning. Penuh ambil lagi. Oh, ambil balik. Tak apa, nanti lebih pun main balik. Hari ni nak tulis. Ada lagi buku kuning tu. Bagi-bagi tak apa. Tu siapa punya buku? Tu siapa punya buku kak? Tak apa, kamu ambil tok set ni 3 buah. Kamu pergi tengok makcik-makcik mana yang tak ada lagi. Kamu bagi. Tak apa Baik. Kita sambung insya-Allah. Kemudian kita akan bawa Kalamun Qadim. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, sediakan Al-Quran surah Al-Mulk. Malam ni kita akan baca surah Al-Mulk. Kita akan bertadabbur surah Al-Mulk. Sediakan buku untuk nak tulis sedikit nota hadis-hadis Nabi yang kita nak beramal, kita nak berpegang dengan surah Al-Mulk. Kemudian macam itulah kita akan hafaz 5 ayat yang pertama insya-Allah. Yang mana dah hafaz, alhamdulillah, teruskan amalkan setiap malam. Dan yang belum, kita hafaz sama-sama malam ni. Kemudian kita akan tulislah insya-Allah. Baik, kita mulakan dengan umul kitab. Anak-anak bersedia. Anak-anak ni dia pergi anak khusus haji dan umrah.
Oh, lepas seronok yang tu lah dah. InsyaAllah ada hari kita buat kursus haji dan umrah. Pakat dia nak tawaf, nanti kita main tawaf ramai-ramai. InsyaAllah minggu depan ni kita akan buat bak tawaf. Mai Ustaz akan buka Kaabah, kita tawaf ramai-ramai insyaAllah. Baiklah, kita mulakan dengan umul kitab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umul Fatihah. Tadah tangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, ibu-ibu, anak-anak dan semua para jemaah, kita akan qasidah Asmaul Husna. Wahid, isnani, Allahumma shalli ala Muhammad. Salafa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Qabil, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Makid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayy, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Muqsid, ya Jami', ya Wali, ya Mughni, ya Mani', ya Dar, ya Nafi', ya Nur, ya Hadi,
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbi. Baik, kalamun qadim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu lin wa fi'lin wa niyatin. Kalamun qadimun la yumallu bihi ashtafi min kulli wa nur dalilul liqalbin wa hayrati bihi ashtafi min kulli da' dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati kalamun qadim tanazzaha 'an qawlin kalamun qadimun la فيا رب متعني ونور به ومقلدي فيا رب متعني بسر فيه ونور ومقلدي كلام سماعه تنزه وفعل ونيات كلام قديم ونياتي وسهل
Alhamdulillah. Baiklah. Allah kita berqasidah dengan anak-anak kita. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Itulah qasidah permulaan sebelum kita belajar ilmu Al-Quran. Kita bawa semula doa yang amat mujarab. Doa yang amat baik kita amalkan, kita hafaz, kita jadikan amalan kita setiap kali sebelum kita membaca Al-Quran, kita mempelajari ilmu Al-Quran. Bila kita baca saja kalamun qadim, kita ingatlah kepada Allah yarham Tuan Guru Datuk Ustaz apa? Ustaz Hasan Azhari. Ya, Ustaz Hasan. Alhamdulillah. Ayah kepada siapa? Oh, pandai lah, artis pandai. Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak tahfiz buka surah Al-Mulk. Anak-anak tahfiz alhamdulillah mereka dah boleh menghafaz 30 ayat daripada surah Al-Mulk. Alhamdulillah. Ya, ibu-ibu kita cuba sedaya upaya yang boleh. Sekali lagi kita bagi tips cara kita nak hafaz insya-Allah. Baik, kita baca dulu, kita talaqi dulu sama-sama surah Al-Mulk. Dia bila cakap banyak nafas dia mula. Tarik nafas dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita mula Semua bersedia? Anak-anak semua siap? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anak-anak Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور Roh tebal. Mil ikhfa kiki. Mil atas bibir mulut. Mil futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب
Ambil balik. Yanqalib ilaikal basaru khasi'an. Khasi'an wa huwa hasir. Ulang balik ayat tu. Yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Tengok nah, wajib al-gunnah tu ada dekat i, huruf nun syaddah tu nah. Kamu jangan laju di situ, kena dengung nah wajib al-gunnah. Hati-hati ayat yang ke-5 tu. Walaqad zayyan. Ada wajib al-gunnah tak? Jangan duk laju dekat situ nah, kena dengung nah 2 harakat. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Ustazah ulang balik. Kita berhenti dekat waja'alnaha tu. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha. Walaqad zayyan kita ulang balik dekat waja'alnaha. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Sadaqallahul azim. Baiklah, sebelum kita nak masuk tadabbur surah Al-Mulk 5 ayat yang pertama ni, Dazana anak-anak hafal sama-sama dengan ibu-ibu yang ada di sini dan juga semua para jemaah yang berada di dalam live. Jadi Ustazah nak tolonglah hafaz ikut bacaan kita, ikut hukum tajwid. Nah, anak-anak ni pun suka nak laju. Laju boleh, tetapi hukum tajwid tu kena jaga. Nah, hafaz, bila kamu dah mula hafaz, pastikan hukum tajwid tu kena jaga. Jangan main hafaz saja. Kita tak boleh main hafaz saja, tetapi hukum tajwid dia kita tak jaga. Sebab bila kita hafaz, dah melekat di minda kita, nak betul tajwid tu susah. Jadi sebelum nak hafaz tu, pastikan tajwid dia tu dah cantik dah. Baik anak-anak, hafal sama-sama. Satu ayat, ulang 10 kali. Kita ulang dulu 5 kali cukup. Satu ayat, kita ulang 5 kali. Cara dia, tengok. Anak-anak dah boleh dah. Jadi ibu-ibu, tengok. Cara nak menghafaz, tengok saja. Ayat yang pertama, kalau nak mudah, boleh berhenti separuh-separuh. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Boleh. Kalau nak ambil terus pun boleh. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu ayat tu bila kita boleh berhenti. Kalau tak mau ambil panjang sebab kita nak hafaz. Bila ibu-ibu nak hafaz surah Al-Mulk, tak kira lah surah apa pun, tapi kita nak hafaz, baca dan tengok, perhatikan huruf ke huruf, baris ke baris 5 kali. 5 kali dulu. Bila dah 5 kali, cuba tengok hafaz. Tak ingat lagi, tambah lagi 5 kali. Tak ingat juga, tambah lagi 5 kali. Tak ingat juga, baca. Baca dulu 5 kali, cuba hafaz.
Tak ingat juga. Tambah lagi. Sehinggalah 60 kali. Kalau 60 kali kita baca ayat yang sama, ayat pertama saja 60 kali, insya-Allah dia akan melekat di minda kita. Masalah dia, bila Ustazah suruh baca 60 kali, baca tak? Tak. Tu yang tak mau nak ingat tu, Ustazah duk marah tu. Ustazah kata, kalau kita baca 5 kali, ingat Alhamdulillah. Tak ingat, tambah lagi 5. Tambah lagi 5. Rasulullah SAW pun minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala salat 50 waktu jadi 5 waktu. Berapa kali? Sekali naik Allah kurang berapa? Sekali Nabi bertemu dengan Allah, Allah kurang berapa? 5. Berapa kali Nabi naik turun sampai tinggal 5 waktu? 9 kali. Kamu nak hafal satu ayat 5 kali. Baca saja, tengok. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tengok, ulang tak tu saja. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Habis setengah ayat tu. Ulang 5 kali. Habis dia tengok, baca, tengok huruf, tengok baris. Cuba, tak payah tengok. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tengok, ingat ke tak ingat? 5 kali tak boleh. Up lagi 5. Tengok lagi. Tak boleh lagi. Up lagi 5. Sampailah berapa kali Ustazah kata? 60 kali. Inilah kaedah yang anak Ustazah belajar. Dekat Allah Yarham Tuan Guru ni Aziz di sekolah. Darul Anwar. Anak sekolah Ustazah yang nombor 2 tu sekolah dekat sana. Itu teknik yang dia belajar di sana. 60 kali ulang satu ayat. Tengok, bukan sampai tengok. Baca, tengok. Cuba pejam mata. Ingat tak ingat? Tengok lagi. Tak ingat juga. Tengok lagi. Sampai berapa kali anak-anak? 60 kali. Kamu kalau dengar cakap Ustazah, 60 kali kamu baca, Andriana, insya-Allah ingat. Masalah dia, buat tak macam tu? Dok, tengok mengaku. Dok. Kena buat macam tu. Baiklah, hari ini tuan-tuan tak baca lah 60, nak tadabbur lagi. Kita baca 5 kali. 5 kali, kita baca, kita ulang. Kita baca, ulang. Baca, nak. Maksud baca, iqra'. Bila Nabi sebut iqra', baca tu tengok. Tengok ayat Al-Quran. Kalau kata hafaz, ihfaz, baru kita hafaz. Ni kita baca tu. Tengok, perhati Al-Quran. Anak-anak pun perhati, nanti Ustazah nak suruh tulis sendiri surah Al-Mulk tu. Tanpa ikut follow the line. Perhati tengok baris dia. Walaupun anak-anak dah hafaz. Baiklah ibu-ibu, kita cuba sekali dengan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita baca 5 kali yang pertama. Kita ambil satu ayat terus. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Anak-anak pun tengok walaupun dah hafaz. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama-sama. Tengok. Perhati tengok baris dia. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perhati semua baris dia, alif dia, semua perhati. Kedudukan huruf dia. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Kita dah baca 5 kali. Cuba tak payah tengok. Sama-sama anak-anak. Tabarakalladzi biyadihil. Ibu-ibu sekali lagi. Tabarakalladzi. Baik, kita masuk ayat yang kedua. Cara dia bila kita masuk ayat yang kedua, kita ambil 5 kali lagi. Ayat yang kedua kita hafal 5 kali. Ikut macam mana teknik dia. Ayat yang kedua sama juga kita tengok, baca 5 kali. Jika selepas 5 kali kita ingat, kita ambil ayat pertama, gabung dengan ayat kedua. Macam itulah seterusnya ayat yang berikut 3, ke-4 dan ke-5. Baik, ayat yang kedua. Tengok anak-anak, walaupun dah hafaz, tengok. Ustazah nak kamu perhati kedudukan huruf dia, baris dia dengan betul. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Nanti bila dah lancar baru gabungkan ayat dia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. Berapa kali? 5 kali. Baca, tengok, baru hafaz. Sambung lagi. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. 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 وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. Anak-anak tengok. وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. Okey, ambil semua keseluruhan ayat kedua tu. Alladzi khalaqa sab'a samawati. Tidak, ayat kedua Ustaz. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Sama-sama. Alladzi luwakum ahsanu amala. Wa huwal. Baik, ulang balik ayat yang pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum wa huwal azizul ghafur. Bila kita dah ingat dua ayat, masuk ayat yang ketiga. Ni Ustazah buat 5. Tapi nanti ibu-ibu balik, 5 tak ingat, tambah lagi 5. Lagi tak ingat, tambah lagi 5. Sampai berapa? 60 kali. Kalau 60 tak ingat juga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kena baca doa je. InsyaAllah tak sampai 60 pun akan ingat dah, insyaAllah. Kita nak bagi ayat tu masuk dalam minda kita ingat. Sebab tu kita kena tambah dengan selawat-selawat. Tak bagi lupa tu yang anak-anak ada bawa tu. Baik, ayat yang ketiga. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Anak-anak? Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق سبع سماوات طباقا baik, kita sambung lagi. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Ulang. Ma sama-sama. Ma tara fi khalqir. Ma tara fi. Ma tara fi khalqir rah. Ma tara fi min tafawut. Min tafawut. Sekali lagi. Ma tara ni min tafawut. Sambung. Far ra tebal nah. Farji'il basara hal tara min futur. Min atau bibir mulut. Min futur. Farji'il basara hal tara min futur. Farji'il basara hal tara min futur. فارجع البصر هل ترى من فطور. فارجع البصر هل ترى من فطور. Ulang balik ayat 3. Sama-sama. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. Habis ayat ketiga, ulang balik ayat yang pertama sampai ayat ketiga. Itu cara menghafaz. Baru kamu ingat. Antara satu ayat sambung dengan ayat kedua, sambung ayat ketiga. Itu cara kita menghafaz. Ulang balik. Sama-sama. Tabarakalladzi biyadihil mulk
شيء قدير الذي خلق والحياة ليبلوكم أيكم الذي خلق 7 سماوات طباقا فارجع البصر هل ترى من futur. Kita dah boleh 3 ayat. Sambung ayat keempat. Urut tha ujung lidah. Lidah berpulang lagi. Itu nah. Urut tha. Mim wajib al-gunnah kena dengung nah. Thumma ra tebal nah. Thumma rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'a. Sama-sama. Ulang balik. Thumma rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. yanqalib ilaikal sama-sama. Thumma rji'il basara karratain yanqalib ilaikal lagi. Thumma rji'il basara karratain yanqalib ilaikal lagi. Thumma rji'il basara basaru khasi'an wa huwa lagi sekali. Thumma rji'il basara sekali lagi. Thumma rji'il basara karratain si'an wa huwa hasir. Dapat berapa ayat dah? 4. Ulang balik ayat pertama sampai ke 4. Macam tu nah. Baru dia ada connection dia. Dia sambung ayat. Okey, ulang sama-sama anak-anak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa 7 samawati طباقا فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر بصر خاسئا وهو حسير. Dapat berapa ayat? Okey, masuk ayat yang kelima. Sama juga, buat macam itulah sehinggalah 30 ayat. Surah Al-Mulk ada berapa ayat anak-anak? 30 ayat. InsyaAllah dia akan ingat dengan baik. Okey, kita masuk ayat yang kelima. Tengok anak baca. Walaupun dah hafaz, tengok baca. Walaqad dengan walaqad nah. Walaqad zayyan. Yang tu nak kena. Walaupun kita hafaz, wajib al-gunnah tetap kena jaga. Anak-anak ingat wajib al-gunnah tu. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha. Sama-sama.
pasal paha yang ha pedah tu pergi panjang. Ulang balik. Tu Ustazah kata tengok. Ustazah kata tengok. Dia pun dah hafal. Dia pun tak mau tengok. Anak ni memanglah tengok. Ustazah kata. Walaupun dah hafal, tengok. Walaqad. Sama-sama. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha. Ulang bang tu jam. Walaqad zayyana as-samaa'a wa ja'alnaha. Ulang. Walaqad zayyana as-samaa'a wa ja'alnaha. Ulang. Walaqad zayyana as-samaa'a وجعلناها. ulang. ولقد زينا السماء ulang. ولقد زينا السماء الدنيا وجعلناها. Sambung ayat seterusnya. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Sama-sama. Ulang. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Ulang. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. وَجَعَلْنَاهَا. Sambung seterusnya. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ. Sama-sama. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Nipis nah. Baik, ulang balik ayat pertama sampai ayat 5. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Sadaqallahul azim. Itulah cara kita menghafaz Al-Quran. Menghafaz, baca dulu, tengok dulu. Ada lagi teknik lain. Kita ambil teknik yang mudah ni. Baca, ulang-ulang, tengok baris, tengok huruf mat, tengok huruf ya, semua tengok. Perhati betul-betul. Lepas satu huruf, selepas satu baris. Kemudian baru kita pejam mata hafaz. Tak ingat 5 tambah 10. Tak ingat 10 tambah 15. Tak ingat 15 tambah 20. Sampailah berapa anak-anak?
60 kali. Baca ke hafaz? Baca, tengok. Kemudian insya-Allah kamu akan ingat dalam minda kamu. Boleh tak anak-anak? Anda tengok agak mengantuk dah. Baik, kita masuk tadabbur sikit. Baik, nah. Ustazah tak baca dah makna dia nah. Surah Al-Mulk ayat 1 sampai ayat 5. Ustazah tak baca makna. Jadi anak-anak para jemaah baca sendiri sebab Ustazah duk tengok masa. Tak sempat dah, ada setengah jam. Jadi Ustazah nak masuk terus kepada kelebihan 5 ayat pertama surah Al-Mulk. Sebab apa Nabi suruh kita beramal dengan surah Al-Mulk. Jadi anak-anak siap pensel dengan buku. Ibu-ibu pun boleh tulis. Tak mau tulis, buka handphone, rakam. Tu cara mudah. Dan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bantu ustazah tulis nota. Tulis dekat komen tu nota. Ingat, kalau kita tulis walaupun satu huruf Allah kira. Ustazah akan ulang benda yang sama sebab Allah bagi ganjaran yang banyak kepada kita. Walaupun kita menulis satu huruf. Baik, kita tengok dulu surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Sebut Al-Mulk. Mulk. Mulk. Sebut bagi betul. Ada bagi betul. Surah Al-Mulk diturunkan sebelum hijrah. Surah Al-Mulk diturunkan sebelum hijrah. Makna dia sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Maknanya surah Al-Mulk turun di mana? Di mana anak-anak? Di Makkah. Disebut juga surah Makkiyah. Surah Al-Mulk disebut surah apa anak-anak? Makkiyah. Tulis anak-anak naik soalan ni. Surah Al-Mulk nama dia disebut juga surah Al-Makkiyah. Surah Makkiyah, surah Makkiyah diturunkan di Makkah. Terdapat 30 ayat. Ada berapa ayat anak-anak? 30 ayat. Surah Al-Mulk ada 30 ayat. 335 kalimah. Kalimah tu tabaraka satu kalimah. Allazi dua kalimah. Tu bagi kalimah. Terdapat 335 kalimah. Makna dia bermula daripada tabaraka allazi biyadihi al-mulku. Tu semua kalimah per kalimah. Kalimah per kalimah sehinggalah selesai surah Al-Mulk. Maka berapa kalimah? 300 anak-anak, 335 kalimah. Dan berapa huruf? 1000, tulis anak-anak. 1313 huruf. Ada berapa anak-anak? 1313 huruf. 1000 berapa anak-anak? 1313 huruf. Makna dia huruf ta satu huruf, ba satu huruf, alif satu huruf, ra satu huruf, tabara, kaf satu huruf. Makna dia huruf per huruf. Huruf per huruf ada 1313 huruf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baiklah kita tengok. Ustazah masuk terus kepada huraian dia Ustazah pakai kitab. Lupa abang Azad, dia terbalik sebab Ustazah tahu belah depan. Kitab Ibnu Katsir. Kitab Ibnu Katsir jilid berapa? Jilid 8 dan 9. Kitab Ibnu Katsir jilid 8 dan 9 surah Al-Mulk. Sebab surah Al-Mulk berada di juzuk 29. Al-Mulk berada di juzuk 29. Maka huraian dia pun dah masuk dalam kitab Ibnu Katsir juzuk jilid 8 dan 9. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baiklah kita nak tengok hadis Nabi. Daripada ayat 1 hingga 5 ayat 1 hingga 5 yang kita talaqi malam ni dan kita hafaz malam ni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berucap. Mana nak tulis ya?
Abu Hurairah radhiyallahu anhu berucap bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi hadis ni an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah. Inna suratan fil Qur'ani 30 ayatan syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu tabarakalladzi biyadihil mulk. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ish'ab. Ish huruf besar, Ar huruf besar. Ish huruf besar, Ar huruf besar. Hadis riwayat Ahmad dan ahli sunnah. Hadis riwayat Ahmad dan ahli sunnah. Baik, kita tengok apa Abu Hurairah kata. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok hadis Nabi berkenaan dengan surah Al-Mulk. Sesungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna suratan fil Qur'ani, sesungguhnya di dalam Al-Quran ada satu surah ayatan, ada satu surah yang mengandungi 30 ayat. Inna suratan fil Qur'ani 30 ayatan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna, sesungguhnya di dalam Al-Quran ada satu surah yang mengandungi 30 ayat, 30 ayatan. Ada 30 ayat. Syafa'at li sahibiha, yang telah membela. Yang telah membela. Apa makna membela? Memberi syafaat. Hadis Nabi kata apa? Syafa'at li sahibiha. Ayat yang telah membela. Maksud dia membela orang yang membaca surah Al-Mulk. Barang siapa yang membaca surah Al-Mulk, Nabi kata apa? Ianya membela. Ayat yang telah membela, memberi syafaat kepada orang yang selalu membacanya. Kepada orang yang selalu membacanya. Sehingga hatta ghufira lahu, sehingga diampunkan baginya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Barang siapa, Nabi kata, siapa yang membaca surah Al-Mulk, surah Al-Mulk, ayat Al-Mulk, surah Al-Mulk, 30 ayat surah Al-Mulk, ianya akan membela kita, memberi syafaat kepada kita, hatta ghufira lahu, sehingga diampunkan baginya. Siapa beramal membaca surah Al-Mulk, dahlah surah Al-Mulk bagi bela kita di dalam kubur, beri syafaat kepada kita, dan juga memberi, dengan mengamalkan surah Al-Mulk, ia memberikan, Allah memberikan keampunan kepada kita. Dengan beramal dengan surah Al-Mulk, Allah akan memberi keampunan kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Surah apa? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Apa makna dia? Maka berkat. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkat. Maha berkat serta maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan memanglah dia maha kuasa, Allah maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi barang siapa yang membaca, ni tak sebut hafaz lagi nah,
baca saja surah Al-Mulk, baca, beramal, istiqamah membaca surah Al-Mulk, terutama selepas Isyak sebelum tidur, surah Al-Mulk akan memberi syafaat kepada kita. Di mana? Di dalam kubur. Boleh, tapi nak kelebihan lepas Isyak, iaitu amalan Rasulullah SAW lepas Isyak. Nak baca lepas maghrib pun boleh, nak baca siang pun boleh, Al-Mulk ni nak baca bila pun boleh, tetapi kelebihan dia selepas Isyak. Dan yang paling surah Al-Mulk ni hebat. Sebab tu bila Nabi kata surah Al-Mulk, ia menjadi pembela kita waktu kita duduk mana? Dalam kubur. Memberi syafaat kepada kita bila kita beramal membaca surah Al-Mulk. Nah, dengan beramal dengan surah Al-Mulk, Allah ampunkan dosa kita. Sehingga kan, nah, kalau kita lah nak menghadiahkan kepada si mati, hadiahlah surah Al-Mulk. Yasin, selalu kita hadiah Yasin kan? Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni, dia pergi kepada roh tu seperti kilat. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Hebat surah Al-Mulk. Amallah surah Al-Mulk. Yang tu Nabi kata baca dah, bela kita dah. Dah memberi syafaat kepada kita dah. Boleh memberi keampunan dosa kita. Tu baru baca. Kita tengok pula Nabi suruh kita buat apa lagi. Anak-anak, baca saja ke kena hafaz? Baca saja ke kena hafaz? Hafaz. Lagi kita dengar. Sebab apa Ustazah suruh hafaz? Baiklah kita sambung lagi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berucap. Ibnu Abbas sahabat Nabi yang paling cerdik. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu doa yang Nabi baca di kepala Ibnu Abbas. Dan kita bacalah di kepala anak-anak kita. Baca kat kita. Untuk Allah bagi kita seorang yang faqih dalam agama. Seorang yang Allah ajarkan kita cara-cara mentakwilkan ilmu-ilmu tafsir. Maknanya kita memahami ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu tafsir sebagainya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berucap. Ini hadis yang kedua. Ibnu Abbas cerita. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat Nabi ni memasang kemahnya di atas kubur. Ada seorang sahabat Nabi ni memasang kemah atas kubur. Dia tidak mengetahui, sahabat Nabi ni tidak mengetahui bahawa itu adalah kawasan perkuburan. Sahabat Nabi ni tak tahu kata yang tu kawasan perkuburan. Kemudian sahabat Nabi pilah pasang kemah di atas tanah tersebut. Rupa-rupanya tanah itu adalah kawasan perkuburan. Tiba-tiba ada tent. Tiba-tiba sahabat Nabi ini terdengar suara. Tiba-tiba sahabat Nabi yang duduk buat kemah atas kubur ni, dia tak tahu kata yang tu kubur. Sahabat Nabi tak tahu kata yang tu adalah tanah perkuburan. Tiba-tiba sahabat Nabi ni terdengar suara orang membaca surah Al-Mulk. Sahabat Nabi ni tiba-tiba terdengar suara orang membaca surah Al-Mulk. Kemudian sahabat Nabi ni memberitahu perkara tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi pun ceritalah dekat Nabi, "Ya Rasulullah, aku buat kemah di atas kubur. Tiba-tiba sahabat Nabi kata apa? Dia tak tahu kata yang tu kubur. Tiba-tiba dia terdengar suara orang membaca surah Al-Mulk." Bila dicerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah," dia kata. Sahabat Nabi ni kata, "Aku memasang kemah di atas kubur. Aku tidak mengetahui bahawa itu adalah kubur." Orang yang membaca surah Al-Mulk tadi, dia kata dia tak tahu kata dia dah buat kemah atas kubur. Kemudian dia terdengar orang membaca surah Al-Mulk daripada kubur tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ini hadis Nabi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda. Tadi Ibnu Abbas cerita dulu, cerita kisah tentang seorang sahabat Nabi buat kemah atas apa tanah kuburan. Apa Nabi kata? Hiyal mani'ah. Nabi kata. Hadis Nabi, hiyal mani'ah, hiyal munjiyah min azabil qabri. Nabi kata apa kepada sahabat tersebut? Itulah yang membela. Suara yang kamu dengar tadi di dalam kubur tadi, kamu mendengar suara sedang membaca surah Al-Mulk. Itulah hiyal mani'ah. Itulah yang membela. Yang baca, siapa yang membaca surah Al-Mulk, ia menjadi pembelaan untuk dia di mana? Dalam kubur. Hiyal munjiyah. Nabi kata lagi, hiyal munjiyah, ialah yang menyelamatkan. Surah Al-Mulk itulah yang akan menyelamatkannya daripada siksaan kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hiyal munjiyah min azabil qabri. Nabi sebut. Nabi kata apa? Siapa yang baca surah Al-Mulk, beramal dengan surah Al-Mulk, istiqamah membaca surah Al-Mulk, ianya akan menjadi pembela ketika dalam kubur. Ia akan menyelamatkan ia daripada siksaan kubur, min azabil qabr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hebat dah baca surah Al-Mulk anak-anak. Hebat dah anak-anak. Kalau hafal lagi hebat dah. Lagi hebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak boleh hafal, baca. Sampai dah satu ketika Allah bagi kita sedikit kekuatan ingatan untuk menghafaz. Kita tengok hadis yang ketiga pula. Ibnu Abbas berucap ni Ibnu Abbas menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ni Ibnu Abbas juga, sahabat Nabi Ibnu Abbas. Ustazah bila sebut Ibnu Abbas, terbayang masjid Ibnu Abbas di Taif, terbayang makam Ibnu Abbas di Taif. InsyaAllah nak doa lah bagi semua dapat sampai. Nabi dah Taif anak-anak? Nabi dah Taif? Nabi dah ziarah Masjid Ibnu Abbas, kubur Ibnu Abbas? Nabi dah? Nabi, amin. Teringat bila sebut Ibnu Abbas, teringat saja. Masjid Ibnu Abbas, cantik masjid dia di Taif. Ibnu Abbas berucap bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ni dengar betul-betul hadis ni. Sebab tu tazasuk hafaz. Lawadidtu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata? Dengar betul-betul hadis ni. Lawadidtu annaha fi qalbi. Nabi kata, kulli insanin min ummati. Apa Nabi kata? Sesungguhnya Nabi kata. Apa Nabi kata? Sesungguhnya aku. Aku tu siapa? Aku tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku ingin. Tulis anak-anak. Nanti saya nak tanya balik. Sesungguhnya aku ingin, Nabi ni ingin, supaya surah Al-Mulk ini diucapkan di dalam hati. Dengar sekali lagi. Sesungguhnya aku ni Nabi ingin, Nabi ni teringin nak tengok siapa umat Nabi ni. Siapa umat Nabi? Siapa umat Nabi anak-anak? Kita. Nabi kata, lawadidtu annaha fi qalbi. Sesungguhnya aku ingin supaya surah Al-Mulk diucapkan di dalam hati. Makna diucapkan di dalam hati? Fi qalbin. Dihafaz. Apa makna dia?
Dihafaz. Itu maksud dia. Lawadidtu annaha fi qalbin. Nabi kata. Sesungguhnya aku ingin. Nabi ni suka. Nabi ni teringin. Teringin lah. Bukan wajib lah. Nabi ingin. Kalau kata wajib semua kena hafaz. Tapi ni Nabi kata lawadidtu annaha. Sesungguhnya ni Nabi ingin melihat siapa? Umat dia. Supaya surah Al-Mulk diucapkan fi qalbin. Diucapkan di mana anak-anak? Di hati. Makna dia Nabi suruh kita hafaz. Tapi wajib tak? Kalau wajib semua kena hafaz. Makna dia siapa mampu Nabi kata hafaz. Nabi suka. Nabi ingin melihat umat dia hafaz surah Al-Mulk. Kulli insanin min ummati. Nabi kata sesungguhnya Nabi ingin supaya surah Al-Mulk ini diucapkan di dalam hati, dihafaz oleh setiap kulli. Nabi kata setiap ummati. Setiap siapa? Umat Nabi. Umat Nabi siapa? Umat Nabi siapa anak-anak? Kita. Jadi siapa yang suruh kita hafaz surah Al-Mulk? Nabi. Kalau kita hafaz, Nabi suka tak? Suka. Sebab apa Nabi suruh hafaz? Sebab surah Al-Mulk akan menjadi pembela kita di dalam kubur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seronok bila kita rasa surah Al-Mulk dalam hati kita, kita faham, kita tadabbur dengan surah Al-Mulk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berasa macam nak mati dah, nak masuk dalam kubur. Sebab apa? Sebab dia menjadi pembela kita, syafaat kepada kita di dalam kubur. Dan dengan kita mengamalkan surah Al-Mulk, kita menghafal surah Al-Mulk ada dalam dada kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka Allah akan ampunkan dosa kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hebat tak anak-anak? Hebat. Nak hafal dah surah Al-Mulk? Hafal ke tak? Hafal dah, alhamdulillah. Tu pun kena beri sikit. Nak boleh hafal pun senyum. Alhamdulillah. Baik. Hadis riwayat, tak habis lagi hadis tu. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis riwayat siapa anak-anak? Hadis riwayat At-Tabrani. Tabrani. T-H-A-B-R-A-N-I. Hadis riwayat At-Tabrani. Baik, kita tengok sikit lagi huraian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berucap kepada seseorang. Ibnu Abbas ni berkata kepada seseorang sahabat. Ibnu Abbas kata apa? Yang ni kamu boleh buat dialog ni dekat mak kamu. Tulis ya. Ibnu Abbas berucap kepada seseorang. Ibnu Abbas ni berucap kepada sahabat dia yang lain. Apa Ibnu Abbas kata? Sukakah? Ibnu Abbas kata, sukakah ku hadiahkan? Ni Ibnu Abbas kata ni, kita boleh jadikan ayat kita. Kita katalah dekat siapa yang kita nak ucap. Ibnu Abbas kata apa kepada sahabat dia? Sukakah ku hadiahkan? Sukakah ku hadiahkan kepadamu suatu hadis yang amat menyenangkanmu? Sukakah ku hadiahkan kepadamu sesuatu hadis? Tulislah para jemaah dalam FB. Nanti boleh gunakan kalimah ni, hadiahkan kepada sahabat-sahabat kita yang kita sayang. InsyaAllah. Sukakah ku hadiahkan kepadamu suatu hadis yang amat menyenangkanmu? Jawab orang itu, jawab sahabat itu. Lalu Ibnu Abbas pun berucap. Ibnu Abbas kata apa? Bacalah. Habang saja kita nak bagi orang kata apa? Satu perkongsian dengan sahabat kita. Lalu Ibnu Abbas kata apa? Bacalah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu je. Kita nak bantu sahabat kita, tapi kita kena bacalah dulu. Nak suruh orang baca. Jangan kita tak baca, kita tak amal, nak suruh orang. Nak suruh sahabat kita tu amal dulu.
Istiqamah dulu dengan surah Al-Mulk. Kemudian kita pilih hadiahkan kepada sahabat kita. Apa dia kata? Bacalah tabarakalladzi biyadil mulk hingga akhir ayat hayat kamu. Bacalah sehingga Ibn Abbas kata kepada sahabatnya, bacalah surah Al-Mulk sehingga akhir hayat kamu. Makna dia baca secara istiqamah, berterusan sampai mati. Itulah maksud dia, sampai akhir hayat. Dan ada dan pula. Dan ajarkanlah, Ibn Abbas kata, dan bila kamu dah baca, kamu dah amal, kamu dah istiqamah dengan surah Al-Mulk, dan ajarkanlah, dia kata, ajarkanlah kepada keluarga. Ibn Abbas pesan, dan ajarkanlah kepada siapa? Keluarga. Anak-anak nak kena cerita kat siapa? Kat mak ayah adik-beradik kamu. Itu dakwah kamu. Ibu-ibu boleh sampai pada ahli keluarga Nabi. Dan dia kata, ajarkanlah kepada keluarga. Serta, ada lagi, serta jiran tetanggamu. Tu dia. Ibnu Abbas pesan, bila dah kita baca, kita amal, kemudian ajarlah kepada keluarga kita. Kemudian ajarlah kepada jiran tetanggamu. Berani tak berani? Pergi sembang je. Ni kau nak hadiahkan satu hadiah yang menyenangkan. Allahumma salli alaihi wasallam. Dia semua nak hadiah apa tu? Ceritalah sikit kat dia. Betul tak? Betul tak anak-anak? Baik. Kemudian dia kata, dengar kata jiran dan tak berani. Tak apa, bagi kat keluarga dulu. Serta jiran tetanggamu. Maka, dia ada sebab dia. Sebab apa Ibnu Abbas kata macam tu? Maka sesungguhnya, kita ceritalah. Sebab apa? Kita nak hadiahkan surah Al-Mulk kat dia. Kita hadiah tapi dia lah kena baca. Dia kena baca, kita cerita dekat dia. Maka sesungguhnya surah itu akan menyelamat. Surah Al-Mulk akan menyelamat dan membelamu di hari kiamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan saja bela kita di dalam kubur, jaga kita dalam kubur, bagi syafaat kat kita dalam kubur, tetapi surah Al-Mulk, dia jaga kita, dia menyelamat kita, bela kita di mana? Di hari kiamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan ada lagi Ibn Abbas kata, dan akan terselamat daripada siksa kubur. Tu yang kita nak sangat. Min azabil qabri. Bila kita beramal dengan surah Al-Mulk, Ibn Abbas kata apa? Surah Al-Mulk akan menyelamat kita daripada azab api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Surah Al-Mulk akan, bila kita baca surah Al-Mulk, akan terselamat daripada siksa kubur dan neraka. Bukan kubur saja, dan neraka. Min azabil qabri wa min azabi jahannam. Bukan saja di kubur, tetapi Allah akan selamatkan kita di mana? Di neraka. Na'udzubillahi min zalik. Dengan beramal, membaca, menghafaz surah apa anak-anak? Al-Mulk. Hebat dah anak-anak? Jangan hafal di tahfiz saja. Lepas tu bila dah lama-lama lupa, tak mau beramal lah sehingga kamu mati. Allahumma salli alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, itulah hadis tadi tu, la wadidatu annaha fi qalbin kulli insani min ummati. Nabi suruh kita buat apa anak-anak? Hafal di dalam hati, simpan dalam hati kita. Baik, kita sambung sikit lagi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bukti kebesaran kekuasaan Allah, bahawa Dialah yang berkuasa. Allah lah yang berkuasa mencipta, menghidup dan mematikan manusia.
menghidup dan mematikan makhluk di alam ini. Allah lah yang menjadikan mati sesudah dihidupkan. Allah yang memati kita dan Allah yang menghidupkan kita semula untuk menuju ke alam akhir, ke yaumil mahsyar. Siapakah yang terbaik antara mereka dari akhlak, kelakuan dan budi pekertinya? Maka Allah akan matikan kita, Allah akan bangkitkan kita semula, Allah akan himpunkan kita di mana? Di padang mahsyar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di situlah Allah akan nilai balik amal ibadah kita, akhlak kita, budi pekerti kita, apa sahaja yang kita lakukan di dunia ni. Dan yang menjadi penyelamat kita, pembela kita di hari kiamat, apa anak-anak? Membaca dan menghafal surah Al-Mulk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita sambung sekali lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menundukkan anak Adam dengan mati. Allah taala menundukkan anak Adam dengan mati. Dan menjadikan akhirat tempat pembalasan. Allah jadikan hari akhirat, hari kiamat, hari mahsyar adalah hari pembalasan, tempat pembalasan, dan akan kekal selama-lamanya. Bila kita dah dibawa kepada mahsyar, dihitung, dihisap, dimizan, sehinggalah kita akan dikumpulkan melalui titik sirat mustaqim untuk menuju ke mana anak-anak? Ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah akan himpunkan kita semua, para jemaah ibu-ibu yang hadir hari ini, anak-anak tahfiz, ahli keluarga kita, suami kita, anak-anak kita dan semua para jemaah, para sahabat yang live bersama Ustazah. Allah akan kumpulkan kita semua di padang mahsyar. Allah akan masukkan kita ke semua ke dalam syurga Allahu adkhilnal jannata ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Yang tu yang kita nak. Allah redha kita untuk kita masuk syurga Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis riwayat Ibnu Hatim dari Qatadah. Tadi ada hadis Nabi. Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia. Allah yang azim. Allah yang aziz. Allah Maha Perkasa. Allah Maha Pengampun, Allah ya Ghaffar, Allah ya Ghafur, Allah Maha Pengampun. Dia yang menjadikan 7 petala langit tanpa ada kekurangan atau kekeliruan dan penentangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya makhluknya memerhati segala kejadiannya. Allah suruh kita tengok. Allah suruh kita perhati tengok kejadian Allah yang Allah jadikan alam dunia ini. Allah suruh kita tengok, kita perhati tengok. Betapa indahnya alam itu dengan dihiasi bintang-bintang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita boleh tengok di langit, Allah hiasi langit dengan bintang-bintang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dijadikan alat untuk melemparkan syaitan yang berusaha mencuri percakapan dan pendengaran untuk menipu anak-anak Adam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itulah Ustazah kata kita ni lama-lama sekali kenalah bawa anak pergi tengok pantai, pergi tengok bukit bukau, matahari terbit, matahari jatuh. Itu kita melihat keindahan ciptaan Allah. Kejadian yang Allah lakukan. Bila kita bawa anak-anak kita pergi tengok matahari jatuh, matahari terbit, keindahan laut yang tidak ada penghujung dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita cerita dekat anak-anak. Inilah bukti kekuasaan Allah. Bukti kejadian Allah yang Allah suruh kita tengok, kita perhati. Kita merasai nikmat yang Allah bagi, keindahan alam semesta kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita bawa anak-anak kita tengok. Jangan bawa duk tengok saja. Kena cerita. Cerita tengok. Ayak boleh surut. Ayak boleh pasang. Ayak boleh berombak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hebat kita tengok.
ayat laut masin, itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya suka kalau kata cuti-cuti ke, bawa lah anak-anak pergi cari laut. Pergi cari tepi laut, tengok matahari jatuh, Allah SWT, cantik sangat-sangat. Bila kita tengok matahari naik pula, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, cantik sangat-sangat. Matahari naik pun cantik, matahari terbit pun cantik, matahari jatuh pun cantik. Allahumma salli alaihi wasallam. Malam pula tengok bintang, tengok bulan. Allahumma salli alaihi wasallam. Ada bulan penuh, ada bulan sabit. Allahumma salli alaihi wasallam. Kadang-kadang kita berjalan di jalan kan, kita bawa kereta kan, pandang tak langit, nampak tak awan? Nampak tak? Kau bawa kereta je, duduklah kereta menyembang je. Kena tengok ciptaan Allah. Walaupun kita bawa kereta, kenalah tengok jalan depan, sama bawa kereta. Tengok keindahan langit. Allahumma salli alaihi wasallam. Kalau pagi-pagi tengok awan, cuba tengok nanti awan, subhanallah. Awan bila kita tengok dia gebu, berkepui-kepui orang panggil, berkepui-kepui gebu. Kemudian bila kita tengok di atas awan tu ada macam lampu cahaya, subhanallah, cantik sangat. Cuba tengok pagi-pagi kan. Allahumma salli alaihi wasallam. Bila matahari terbit, cantik sangatlah awan tu. Sebab tu orang yang kreatif seni, yang pandai melukis kan, dia boleh lukis awan yang merombak-rombak cahaya sebagainya. Sebab apa? Bila dia minat melihat ciptaan Allah, dia minat melihat alam semula jadi yang Allah jadikan bukti kebesaran Allah. Allahumma salli alaihi wasallam. Sebab tu kita jangan duk kira rumah kita saja. Kita kena keluar juga tengok keindahan alam semula jadi yang Allah jadikan. Allahumma salli alaihi wasallam. Baiklah, cukup untuk hari ini. Kita dah talaqi. Satu lagi lupa. Satu lagi. Baiklah, 5 ayat yang pertama ni. Makna dia ibu-ibu kena balik tulis di rumah lah, bagi kerja rumah. Follow the line. Ni ada ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tulis semula. Ambil pensel, rul, huruf dia satu persatu, bubuh baris. Allahumma salli alaihi wasallam. Selesai 30 ayat kita hafaz, selesailah penulisan ayat Al-Quran. Berapa ayat anak-anak? 30 ayat. Allahumma salli alaihi wasallam. Suka tak ibu-ibu? Suka tak? Sebelum ni pernah lagi roll, tulis. Tak lagi kan? Lah ni kita kena masuk azam baru. Baru bulan Safar kan, 1442 Hijrah bulan Safar. Maka kita azam, tahun ni kita nak tulis ayat Al-Quran. Tak payah tulis sendiri, ikut tak kerti. Ada follow the line. Allah SWT. Ada yang order-order kat Ustazah lagi, tapi tak main ambil, Ustazah pun tak ada pergi hantar lagi. Ada ni ada dalam kotak Ustazah ni. Ada semua ada kat Ustazah. Rajin main ambil kat rumah Ustazah, kat mahal Ustazah. Tak rajin, tunggu Ustazah turunlah. InsyaAllah. Okey, baik ibu-ibu, balik buat ni nama dia kerja rumah. Kerja rumah. Balik tulis di rumah 5 ayat. 5 ayat. Nanti buat mai kita sambung balik ayat ke-6 sampai ayat 10. Ar-Rahman hari tu pun berapa ayat? 5 ayat ke 10 dah? Baru 5. Anak-anak 10. 5 ayat. Ar-Rahman 5 ayat kita dah sambung, insyaAllah. As-Sajadah itu tak ada. As-Sajadah pula dah. Al-Kahfi hari tu, Ustazah panggil dah surah Kahfi tu, tak panggil ya. Dalam tu tak ada Kahfi kan? Ada tak Kahfi? Tak ada kot, Kahfi dia panjang. Tak ada no. Tak apa, baik, Alhamdulillah. Hari ni pun banyak dah. Dalam ni ada 8 surah. 8 surah penting. Makna dia 8 surah amalan Rasulullah SAW. Ada surah Ar-Rahman, ada surah Sajadah, ada Yasin, ada Al-Mulk. Ada 8 lah semua. Tuan-tuan pun tak cek lagi surah apa. Ada semua 8 surah dalam ni. Jadi Alhamdulillah, kalaulah kita boleh hafaz 8 surah ni dan kita boleh tulis 8 surah ni, Alhamdulillah. Inilah bukti kita nak bawa bersama-sama kita di alam kubur. Bukan bawa Quran ni, tapi kita bawa apa yang kita belajar, apa yang kita hafaz, apa yang kita buat, apa yang kita tulis sebagai bukti tanda kita ni belajar menulis ayat Al-Quran. Allahumma salli alaihi wasallam. InsyaAllah Ustazah akan turun juga ke Kulim. Ustazah akan buat bengkel untuk menulis ayat Al-Quran. Nanti Ustazah akan bawa lah.
Buku ni kita akan ambil yang ni lah, 8 surah ni insya-Allah. InsyaAllah. Baik nak pukul 10 dah. 10 lebih dah. Jadi anak ibu-ibu pun dah pejam celek dah 2 jam dah. 1 jam setengah. 1 jam setengah kan. Okey baik. Kita tutup majlis kita dengan selawat tafrijiyah. Akan dialunkan oleh anak-anak dan juga ibu-ibu. Apa dah kan ibu-ibu kan? Dan juga semua para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena beramal, kita kena amal selawat tafrijiyah ni. Sebab selawat tafrijiyah ni selawat yang baik kita amalkan untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita semua. Baik. Okey anak-anak, ready? Wahid, ithnani, thalatha. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raqaibu husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa fi kulli lamhatin wa nafasin nafasin bi'adadi kulli ma Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Okey, baik kita baca tasbih kafarah sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Amin. Baik, alhamdulillah. Selesai nah.
kuliah kita pada malam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan jumpa lagi di kuliah seterusnya, insya-Allah. Baiklah, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan silap tu datang dari kelemahan diri ustazah sendiri. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam kuliah seterusnya. InsyaAllah kita masih ada lagi surah Al-Kahfi. Kita akan sambung lah yang mana yang belum kita sambung. InsyaAllah Ustazah akan bagi jadual lah. InsyaAllah bulan-bulan 10 ni Ustazah ada kuliah di surau-surau. InsyaAllah Ustazah akan buat live juga di setiap kuliah Ustazah di surau, insyaAllah di masjid. Belum lagi bahagian Kedah ni sebab Covid tu alhamdulillah dah makin reda, alhamdulillah. Dan insya-Allah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustazah akan buat yang terkini, insya-Allah bulan 10 Ustazah akan buat solat hajat berjemaah di Mahat Hafiz untuk ibu-ibu sekali yang kawasan sini. Dan Ustazah akan turun buat di Kulim juga, insya-Allah Ustazah akan bagi tarikh. Kita akan buat solat hajat berjemaah pagi, dan kita ada kuliah duha sikit, insya-Allah. Nanti saya bagi tahu di mana, insya-Allah. Baiklah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak dan semua ibu-ibu, insya-Allah kita jumpa lagi, insya-Allah. Jazakumullah khairan katsira kepada semua para jemaah, para sahabat yang sentiasa bersama dengan ustazah di dalam page Ustazah Hajah Norma bin Syafi'i binti Syafi'i bin pula dah. Dan boleh tengok ulangan kuliah ustazah di dalam YouTube. Ustazah ada YouTube, YouTube Ustazah Hajah Norma Syafi'i. Jadi tolonglah like, share dan subscribe. Untuk apa? Untuk setiap kuliah-kuliah ustazah dia akan masuk. Dia akan masuk, insya-Allah. Kita dapat sama-sama share kepada orang lain, bermanfaat kepada sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah. Banyak lagi kuliah-kuliah ustazah akan share, terutamanya bab umrah. Kemudian kita akan terus masuk bab haji, insya-Allah. Doa banyak-banyak. 1442 tahun depan, insya-Allah haji akan kembali. Insya-Allah kita orang Malaysia dapat mengerjakan haji. Jadi kita doa sama-sama. Dan ustazah akan perbanyakkan kuliah umrah dan juga kuliah haji di dalam live page ustazah. Page Ustazah Hajah Norma, FB Ustazah Norma Syafi'i, page Ustazah Hajah Norma Syafi'i, YouTube Ustazah Hajah Norma Syafi'i. Jadi boleh follow ustazah insya-Allah. Jadi apapun ustazah ucapkan, jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Anak-anak, wa ila liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kamu yang jawab. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.